Bismillah. Percubaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf kepada siapa yang sudah dengar dari awal sebentar tadi. Tiba-tiba ada masalah dari sudut teknikal, masalah sambungan wayar. Ini negara Jordan, negara yang ada ataupun negara Arab Timur Tengah yang bukan sebahagian negara, banyak negara yang tidak berapa baik dari sudut penyediaan dari sudut elektrik dan sebagainya. Saya mohon maaf kalau siapa, tapi saya mohon untuk mula dari awal ataupun ulang kembali sebab kita baru saja bermula dalam 2-3 minit. Iaitulah tentang Malik bin Nabi. Kita ada baiknya kalau kita kenal bagaimana beliau muncul sehingga beliau boleh bercakap sesuatu yang di luar daripada zamannya. Iaitulah yang pertama, beliau lahir pada 1904 ataupun 1905 dan meninggal pada 1973. Itu saat kelahiran ramai tokoh dan juga ada yang telah meninggal pada waktu itu. Sebagai contoh, itu juga era kematian beberapa tokoh, sebagai contoh Muhammad Abduh. Itu antara waktu yang beliau sudah tiada. Tapi itu juga era kelahiran Hasanul Banna, Imam Hasanul Banna, tokoh kebangkitan yang berwarga negara Mesir. Itu juga saat itu juga lahirnya uh, Abu Ala Al-Maududi. Saat itu juga wujudnya beberapa tokoh. Kalau sebelum itu ada Alal Al-Fasi di Maghribi, ada juga tokoh Khairuddin At-Tunisi. Ramai tokoh-tokoh Muslim yang wujud yang bercakap soal kebangkitan umat Islam. Sebagaimana Malik bin Nabi juga mengambil pengajaran ataupun mengambil kebaikan seolah-olah itu, dan beliau sememangnya terpengaruh dengan ramai tokoh yang lain. Dan dalam saya sempat tengok di YouTube satu ucapan beliau yang saya tak sangka ada di YouTube. Jadi antaranya beliau mengulang ataupun menyebut beberapa nama tokoh yang uh, sebagai contoh Muhammad Abduh dan lain-lain. Dan ini kalau kita lihat sememangnya pada waktu itu merupakan zaman kelemahan umat Islam. Zaman umat Islam berada pada era uh, yang mana berluasanya pemimpin-pemimpin yang diktator ataupun perpecahan umat Islam serius, penjajahan kolonial, dan itu menyebabkan lahirnya ramai yang bercakap tentang apa masalah kemunduran, apa masalah penjajahan, apa masalah lemahnya umat Islam sehingga tidak mampu bangkit, apa masalah sebelum ni berada pada era keemasan, pada era kehebatan, tapi tiba-tiba umat Islam jatuh gedebuk macam tu. Jadi teman-teman pendengar sekalian, beliau asalnya merupakan pelajar bidang kejuruteraan dan memang beliau seorang jurutera. Tapi di semasa berada di Mesir, beliau banyak menghabiskan ataupun bekerja keras untuk memahami falsafah, memahami sosiologi dan memahami sejarah. Dan beliau sememangnya dikenal dari sudut perbincangan sejarah, yang mana beliau sangat terkesan dengan Ibn Khaldun rahimahullah. Baiklah, sedikit maklumat ringkas sahaja. Kalau tak, kita akan kehabisan masa untuk bincang. Saya harap saya hanya boleh bercakap sekadar 30 minit hingga 40 minit insya-Allah, dan kemudian saya berharap ada respon ataupun pandangan soalan yang mana boleh kita bincang, ataupun kalau saya ada pandangan balas, saya boleh bagi pandangan. Kalau saya tak tahu, saya akan cakap tak tahu. Cuma tentang Malik bin Nabi, sesuatu yang unik apabila bercakap tentang pemikirannya berkenaan demokrasi, kerana uh, payah untuk dapatkan maklumat di mana beliau bercakap. Beliau ada hasilkan satu buku tentang Islam ataupun demokrasi Islam, dan telah diterjemahkan oleh Rashid Ghanouchi. Rashid Ghanouchi sangat terpengaruh dengan Malik bin Nabi selain beberapa tokoh yang lain. Dan Rashid Ghanouchi tokoh pemikir ataupun tokoh ahli politik dan juga ulama yang terkenal di Tunisia, yang mana bertanggungjawab dalam membangunkan kembali Tunisia baru selepas era kejatuhan bin Ali. Dan juga sebelum itu lagi sudah berpuluh-puluh tahun beliau dan juga angkatan anak-anak buahnya ataupun gerakannya menentang
penyelewengan dan juga kediktatoran di Tunisia. Baik, itu tentang Ranushi yang terpengaruh dengan beliau. Dan Ranushi ada menterjemahkan demokrasi Islam yang mana diucapkan ataupun ditulis oleh beliau. Tapi saya dapat dalam satu buku yang diterjemahkan daripada bahasa Perancis, sebab Malik bin Nabi banyak menulis dalam bahasa Perancis, melainkan satu sahaja, tak silap saya sepanjang yang saya tahu, satu sahaja, iaitulah tentang ekonomi. Baik, jadi buku yang saya ada bersama dengan saya ialah buku Al-Qadaya Al-Kubra ataupun The Greatest Issues, isu-isu besar, isu-isu besar dalam kalangan ataupun berkenaan umat Islam. Dan dalam perbincangan itu ada ucapan beliau yang tentang Islam dan juga demokrasi ataupun demokrasi dalam Islam. Baik, dan daripada buku itu saya cuba belek. Saya ada beberapa buku dalam lebih kurang 10 buah buku beliau, dan saya belek ataupun saya cuba cari maklumat ada di mana lagi beliau cakap tentang demokrasi. Saya dapati hanya dalam buku ini sahaja. Selebihnya ada, mungkin ada, cuma beliau bercakap dari sudut konsep demokrasi dan juga ekonomi. Beliau bercakap dari sudut konsep demokrasi dan juga apa namanya, konsep ketamadunan, bagaimana adanya unsur-unsur demokrasi tapi tidak dinyatakan dengan jelas, tak disebut dengan jelas perkataan demokrasi. Itu sekadar yang saya tahu. Cuma jadi Al-Qadaya Al-Kubra ataupun isu-isu besar tersebut merupakan rujukan yang paling utama saya selain membaca beberapa pandangan ataupun melihat beberapa video yang membincangkan ataupun yang mengulas tentang pandangan Malik bin Nabi. Baik, saya pergi kepada bagaimana beliau membincangkan tentang demokrasi dan juga Islam. Yang pertama, sebagaimana sesiapa yang baca tentang buku beliau, beliau seorang yang sangat teliti dari sudut pengistilahan, dari sudut penggunaan bahasa dan juga perkataan. Disebabkan itu, yang pertama beliau nyatakan ialah dari sudut setiap istilah yang muncul, kata beliau, mempunyai latar belakang sejarah. Setiap istilah yang muncul mempunyai latar belakang sejarah. Sebagai contoh, istilah Islam. Istilah Islam mempunyai latar belakang sejarah. Sejak Nabi SAW diwujudkan ataupun dibangkitkan oleh Allah SWT. Dibangkitkan lalu diutuskan ataupun diturunkan Al-Quran ke atas Nabi SAW. Jadi Islam itu ada ta'rifnya dalam Al-Quran, ataupun secara lagi jelas, sebagaimana Islam itu apabila ditanya oleh malaikat Jibril yang bertanya tentang iman, ihsan, Islam, ihsan. Dan juga ini juga contoh yang diberikan oleh Malik bin Nabi. Saya akan cakap apa yang saya cakap ni, insya-Allah semua yang saya senaraikan apa kata beliau, bukan apa kata saya. Cuma ada beberapa perkara kita akan nilai secara kritis, insya-Allah. Yang pertama tentang tentang setiap istilah itu berkait dengan sejarah. Jadi istilah Islam itu dijelaskan maksudnya, maknanya setelah Nabi SAW menjelaskannya dalam hadis. Selepas itu tersebar Islam itu ialah ini. Sebagaimana hadis menyebutkan Islam itu ialah antashhadu an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahawasanya tiadanya Tuhan melainkan Allah. Ini hadis yang masyhur, sangat terkenal, hadis yang kedua dalam hadis 40. Dan beliau memetik pandangan riwayat yang lain yang Al-Islam an ta'budallah wa la tusyrika bih. Islam itu adalah kamu menyembah Allah dan kamu tidak mensyirikkannya. Wa tuqimas solah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Dan kamu mendirikan solat, melaksanakan zakat, menunaikan zakat, dan juga kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Baiklah. Jadi itu sebagai satu contoh. Sebenarnya banyak lagi istilah, kalau kita lihat banyak istilah yang mana berkait dengan sejarah. Sebagai contoh, kalau dalam bahasa Arab, saya bagi contoh lain yang tidak diberi oleh beliau. Dalam bahasa Arab ada perkataan najwa. Najwa itu bisikan. Dalam Al-Quran ada perkataan bisikan. Dan najwa itu berasal daripada perkataan an-najah, iaitulah pemisahan sesuatu daripada sesuatu. Ataupun an-najah itu juga bermaksud satu tempat yang tinggi, puncak bukit sebagai contoh. Apa kait dengan najwa yang bermaksud bisikan dan juga najwa dengan maksud puncak tinggi? Itu sebagai nak bagi tahu sebab seseorang yang nak berbisik, sebab bisik ini antara seseorang dengan seseorang secara rahsia. So dia akan pilih tempat yang paling terceruk. Salah satunya puncak bukit. Ataupun dia akan berpisah dari orang lain sebab najah juga bermaksud
berpisah bersatu kepada dengan sesuatu. So itu nak bagi tahu dari sudut sejarah ataupun sesuatu istilah berkait, ada sejarah yang tersendiri. Baiklah. Seterusnya seterusnya beliau menjelaskan, kita pergi terus, saya ada lompat beberapa perkara. Pergi terus tentang maksud demokrasi. Demokrasi, kalau lihat, ini semua dah tahu, saya yakin semua dah tahu, dan juga ada yang baca dan ramai yang tahu insya-Allah. Berasal daripada perkataan demos, people, dan juga kratos, power. Ringkasnya bermaksud sultanul insan ataupun kekuasaan manusia, sultan sya'ab, siyadatus sya'ab, kekuasaan, the power of the people. Jadi ini maksud demokrasi secara ringkasnya. Kita tak akan pergi jauh sangat. Ringkasnya, yang mana berkait dengan pengalaman Greek, Yunani. Jadi seterusnya kita lihat juga pula masuk Islam. Islam itu saya telah jelaskan sebentar tadi daripada contoh awal tentang peristilahan dan juga kaitan dengan sejarah. Dan bila kita lihat tadi demokratos ataupun demokrasi, mudahnya maksud the power of the people, daripada rakyat kepada rakyat, ataupun kuasa siyadatus sya'ab, kuasa rakyat yang biasa kita dengar. Adapun Islam itu pula bermaksud dari sudut kerohanian, metafizik, sesuatu yang halus, dari sudut akidah, dari sudut beriman kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah, dan juga berkait dengan menunaikan solat, melaksanakan zakat. Baik, kalau kita lihat seakan-akan ada kontradik antara dua ni. Sebab kalau menurut beliau, yang pertama sultatul insan. Yang pertama sultatul insan, kekuasaan manusia. Yang kedua khudu'ul insan, kerendahan diri manusia. Yang pertama tu berkait dengan demokrasi, yang kedua tu berkait dengan Islam. So seolah-olah ada kontradik. Bagaimana beliau menyelesaikan kontradik tersebut? Okey, kalau faham saya ulang sekali lagi. Yang pertama berkait dengan kekuasaan manusia, kuasa rakyat. Yang kedua tentang kelemahan, khudu', kelemahan ketaatan manusia kepada orang lain pula, kepada yang lain pula, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Jadi beliau menyatakan ini bukan disebabkan sekadar kita melihat cara kita melihat istilah, tapi berkait dengan cara kita melihatnya dalam kerangka yang lebih luas. Bukan semata-mata kita lihat istilah. Jadi beliau seterusnya mengajak melihat dengan kerangka yang lebih luas, melihat dari sudut kandungan-kandungan yang penting dalam Islam, bukan sekadar istilah. So lanjutan daripada itu, beliau pergi kepada perbincangan konsep ego, dan juga konsep others, dan juga konsep dari sudut himpunan, yang mana beliau mengatakan syarat-syarat. Beliau mengajak bincang dari sudut kandungan, essence dalam demokrasi. So beliau menyatakan secara umumnya, beliau mengajak bincang lebih luas, bukan sekadar istilah yang bermaksud kuasa rakyat tentang tadi, tapi beliau mengatakan bahawa sekurang-kurangnya ada 3 syarat untuk menjelaskan apa itu maksud demokrasi. Yang pertama, demokrasi yang berkait dengan diri. Saya terjemahkan sebagai rasa kita ataupun ego, mudah cerita. Diterjemahkan oleh beberapa penulis sebagai ego. Saya cuba tukar dari bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Saya kata satu perasaan diri kita sendiri. Jadi tak jauh daripada maksud ego. Yang kedua, dari sudut terhadap orang lain. Yang ketiga, dari sudut syarat yang ketiga yang perlu ada dalam demokrasi ialah himpunan syarat-syarat kemasyarakatan ataupun sosio politik yang wajib ada dalam pembentukan dan juga pertumbuhan perasaan demokratik ini dalam diri manusia. Okey. Mungkin ada yang payah untuk faham tentang 3 syarat ini. Yang pertama tentang demokrasi, bagaimana kita kaitkan dengan diri sendiri. Dan yang kedua terhadap orang lain, sebab kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, contohnya bagaimana kita rasa diri kita ni bebas, diri kita ni mulia, tidak boleh diperhina, diri kita ni ada hak itu, ada hak ini. Contoh.
Yang kedua tentang terhadap orang lain. Bahawanya kita tak boleh buatkan orang lain macam tu. Kita tak boleh hamba orang lain. Kita tak boleh itu ini. Yang ketiga tentang menjadikannya sebagai satu yang sistem. Bagaimana dalam membentuk masyarakat, untuk membentuk insan, cara pandang politik, pilihan raya pun contoh. Itu tiga perkara. Jadi tidak mungkin akan digelar demokrasi kalau sekurang-kurangnya tiga perkara yang penting ini tidak ada dalam demokrasi. Itu menurut beliau. Baiklah. Jadi beliau sewaktu mengulas demokrasi juga mengaitkan bahawasanya demokrasi bila mana dipandang dari sudut barat, barat mempunyai sejarah yang tersendiri. Sebagai contoh, revolusi Perancis. Revolusi Perancis ada daripada rakyat menentang istana, juga menentang gereja, menentang juga kaum bangsawan kalau kita lihat, kalau ataupun sesiapa yang pernah baca. Yang mana antara slogan mereka lah slogan untuk mereka mengkritik agama, dan juga mereka mengkritik istana ataupun mengkritik juga golongan kaya. Dan itu dari sudut pengalaman sejarah yang membentuk sehingga menghasilkan perbincangan tentang hak dan demokrasi di Perancis ataupun di beberapa negara ada sejarah yang tersendiri. Jadi kata beliau, tidak mungkin kita boleh apply sejarah orang lain kepada sejarah kita. Itu antara beliau menariknya, beliau mengaitkan dengan persoalan ketamadunan, sejarah dan lain-lain. Jadi beliau menyatakan sebenarnya pengalaman sejarah dan juga faktor implikasi sejarah tidak dapat lari dalam pembentukan cara faham ini, cara faham demokrasi ini dalam masyarakat barat. Dan ini disebut sebagai harakatul islah wan nahdah, ataupun disebut sebagai gerakan reformation dan juga renaissance. Kalau mungkin terjemahan yang sesuai itu, insya-Allah ini itu yang diterjemahkan oleh Azam Tamimi dalam sebuah buku beliau. Jadi dalam bahasa Arab disebut sebagai harakatul islah wan nahdah, gerakan reformasi dan juga gerakan kebangkitan, gerakan renaissance, yang mana itu yang mewujudkan perbincangan tentang kemuliaan manusia, tentang hak itu, hak ini, tentang sejauh mana raja boleh berperan dan sebagainya. Contoh, itu pengalaman yang membentuk mereka. Akhirnya mereka berbincang secara harian disebabkan pengalaman mereka sebelum itu ditindaslah, itulah, inilah. Jadi itu dari sudut pengalaman sejarah. Dan disebabkan itu, selepas itu beliau mengajak masyarakat ataupun mengajak pembacanya ataupun mengajak, beliau sudah dalam satu ucapan, tak silap saya, di Bandung ada buku beliau tentang bincang tentang Afrika dan juga Asia di Bandung. Beliau mengulas tentang beberapa isu umat Islam di sana. Ada buku beliau. Jadi ada beliau cakap tentang demokrasi juga. Jadi teman-teman sekalian pendengar, itu sebentar tadi saya berhenti pada bahagian tentang bagaimana faktor sejarah yang membentuk cara fikir. Disebabkan itu beliau menyatakan, kalau kita tidak melaluinya, ataupun kalau kita tidak membentuk sendiri cara fikir demokrasi sebagai contoh, cara fikir yang ada nilai-nilai demokratik, sesebuah negara sebagai contoh, sebuah negara umat Islam, dia ambil perlembagaan sebuah negara barat sebagai contoh, negara US sebagai contoh, dia ambil perlembagaan disebabkan rasa kagum dengan perlembagaan tersebut, ataupun disebabkan kagum dengan nilai-nilai demokrasi yang wujud dalam perlembagaan tersebut. Negara tersebut tidak akan jadi demokrasi, tidak akan jadi demokratik. Masyarakat tidak akan wujud masyarakat demokratik. Sebab apa? Tidak adanya unsur kesedaran mengamalkan nilai-nilai yang demokratik dalam masyarakat. Itu beliau menolak. Beliau menolak bahawasanya tidak akan berubah sesuatu kaum yang sekadar tukar perlembagaan semata-mata, melainkan mereka mengubah masyarakat, mendidik dengan nilai-nilai yang mana adanya unsur-unsur demokratik, tentang kemuliaan insan, tentang kebebasan, hak individu, hak masyarakat dan lain-lain. Itu sebagai itu antara respon beliau. Jadi
kita kembali kepada perbincangan bagaimana beliau melihat demokrasi ada dalam Islam. Sambil-sambil tu sesiapa sahabat-sahabat yang ada persoalan boleh tulis, sebab saya harap saya boleh tutup, saya boleh selesaikan dalam 15 minit lagi insya-Allah. Lepas tu kita akan bincang insya-Allah. Okey, beliau menyatakan bahawasanya insan yang bebas, konsep al-insanul hur, insan yang bebas ialah insan yang mana berjaya menafikan menjadi hamba kepada orang lain, hina, dan juga memperhamba orang lain. Nafiyatul abdi wa nafiyatul isti'bad. Kita menafikan, kita akan jadi manusia yang bebas bila mana kita menafikan diri kita daripada menjadi hamba kepada orang lain dan juga memperhamba orang lain. Itu diletak dua konsep yang akan berkait lepas ini insya-Allah, akan dijelaskan lepas ini insya-Allah. Jadi beliau menyatakan bagaimana manusia, dia menyatakan maksudnya sebagai contoh ayat Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Ini disebut sebagai oleh beliau sebagai syarat yang asas. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Surah Al-Isra ayat 70. Beliau menyatakan bahawa ini merupakan syarat asas terhadap pandangan yang wajib dalam diri, tentang diri manusia, diri individu. Jadi ini daripada asas ini beliau menjelaskan tentang demokrasi. Dan kalau dikaitkan dengan pasal tadi saya sebut yang dua perkara penting dalam menjelaskan kita sebagai manusia yang bebas, iaitu kita menafikan kita menjadi hamba kepada orang lain dan juga kita memperhamba orang lain. Jadi beliau mendatangkan contoh. Yang pertama ialah contoh kisah orang Arab. Dia ada kisah 1001 malam. Ada kisah 1001 malam yang dalam tu ada kisah-kisah yang mana menunjukkan hinanya ataupun diperbodoh oleh orang yang berkuasa ataupun kawan dia sendiri kadang, ataupun raja. Laksanakan patuh, terima saja. Itu antara yang banyak terkandung dan beliau menyatakan sedemikian dalam kisah 1001 malam. Ini merupakan bentuk yang mana gagal menafikan kita punya gagal menafikan dari sudut menjadi hamba kepada Allah. Maksudnya kisah itu menonjolkan kehinaan manusia, yang mana benda ni, perkara ini tidak diajar oleh Islam dan berlawanan dengan banyak kandungan-kandungan asas, prinsip-prinsip yang sangat jelas dalam Islam. Okey, yang kedua tentang tentang nafiyatul isti'bad, menafikan ataupun menolak memperhamba orang lain pula, perhambaan. Yang kedua ini beliau mendatangkan kisah yang panjang, kisah yang lazim kita dengar berkenaan Fir'aun. Fir'aun, dia telah berjaya tidak menjadi hamba kepada orang lain. Telah berjaya menafikan dia sebagai hamba. Dia tidak menjadi hamba kepada orang lain. Tapi beliau mengamalkan sikap ataupun menjadi seorang yang memperhamba, mahu menjadi raja dan menjadi Tuhan. Jadi beliau memperhamba orang lain. Okey. Jadi itu dua contoh dua contoh yang dijelaskan ataupun diletakkan oleh Malik bin Nabi apabila beliau membicarakan tentang dua perkara asas antara yang perlu wujud dalam diri manusia. Okey. Timbul persoalan apabila bercakap tentang demokrasi. Beliau menimbulkan beberapa persoalan, antaranya adakah Islam juga mempunyai ataupun menyediakan ciri-ciri yang disebut. Kita sebut tadi 3 ciri, 3 syarat tadi. Yang pertama, bagaimana kita melihat diri. Yang kedua, melihat kita punya terhadap orang lain. Yang ketiga, dari sudut politik dan juga kemasyarakatan, bagaimana teori-teori
teori-teori politik yang demokratik wujud dalam membentuk ataupun membentuk dan juga membangunkan manusia. Itu tiga yang kita sebut sebentar tadi, tiga syarat. Yang mana sebab tu beliau menjelaskan kandungan ataupun makna demokrasi bukan sekadar nama demokrasi yang bermaksud kuasa rakyat. Jadi, rentetan daripada perbincangan sebentar tadi, bagaimana beliau mengaitkan dari sudut jauhar ataupun kandungan-kandungan penting dalam Islam. Beliau mengaitkan dengan beberapa ayat, antaranya yang saya baca sebentar tadi, itulah auzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad karramna bani Adam, surah Al-Isra ayat 70. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, yang mana ayat ini disebut oleh beliau sebagai syarat yang asas. Dan ini terpakai selepas beliau menyebut ciri-ciri tadi, demokrasi, beliau cerita pula tentang Islam. Apa yang ada dalam Islam? Sejauh mana kita boleh katakan bahawasanya ada buat persamaan ataupun adanya nilai, ini disebut nilai-nilai demokrasi dalam Islam. Yang pertama tentang kemuliaan manusia. Jadi beliau menceritakan tentang manusia, yang mana bagi contoh dalam Al-Quran sendiri, bila menceritakan tentang manusia yang mana akan berbahagia di akhirat kelak, Allah Ta'ala menyebut tilka darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah negara akhirat yang mana kami jadikannya kepada orang yang tidak mahu bersikap angkuh di muka bumi dan juga melakukan kerosakan, dan juga akibat yang baik untuk golongan yang bertakwa. Jadi kalau beliau mengaitkan dengan ayat Al-Quran yang tadi, surah Al-Qasas ayat 83, yang mana menunjukkan bahawasanya syurga itu sendiri disediakan kepada golongan yang tidak melakukan kesombongan yang pertama, fasad yang kedua, fasad dan juga sombong. Negara akhirat itu tidak disediakan untuk golongan yang melakukan kesombongan dan juga kefasadan, kerosakan di muka bumi. Dan kesombongan itu antaranya ialah dari sudut sikap memperhamba orang lain, diktatorship, sikap memperlekeh ataupun merampas hak orang lain sebagai contoh, menafikan hak itu, menangkap sebarangan. Okey. Jadi itu yang kedua. Ya, beliau juga menjelaskan sejauh mana seriusnya Islam menolak diri kita ini untuk diperhamba orang lain dengan satu ayat Al-Quran yang lain. Bila beliau, pada pandangan saya, beliau menyebut beberapa ayat yang mana jelasnya merupakan jauhar ataupun ayat itu sendiri merupakan Islam. Ayat itu ialah Islam. Islam itu sangat berkait dengan ayat itu. Semua ayat Quran adalah Islam. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Islam. Tapi ayat itu sendiri seolah-olah mencukupkan menjelaskan apa itu Islam sebagai contoh. Itu yang dimaksudkan dengan jauhar ataupun dimaksudkan dengan prinsip-prinsip yang maha penting. Jadi beliau menyatakan lagi ayat tentang dalam surah An-Nisa ayat 96 sehingga 98, yang bermaksud yang menceritakan tentang golongan yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Maksud menzalimi diri mereka sendiri antaranya dijelaskan ialah apabila mereka berkata apabila mereka ditanya di mana kamu telah berada, ditanya oleh Allah Subhanahu taala, fima kuntum, mereka berkata qalu kunna mustad'afina fil ard, kami diperhina menjadi mangsa, mustad'afin, golongan yang ditindas di muka bumi. Lalu Allah Ta'ala mereka golongan yang tidak berhijrah, dah cerita. Allah Ta'ala katakan
menempelak mereka dengan berkata, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu boleh berhijrah? Jadi ayat ini kalau kita lihat, Allah Ta'ala menempelak golongan yang mana sanggup menghinakan diri mereka berada di bawah pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang jahat, diktator, sehingga tidak mahu berhijrah. Itu ataupun sehingga tidak mahu melakukan apa-apa tindakan sekadar mereka mampu duduk dalam keadaan kehinaan. Jadi ayat tersebut tu ayat yang kedua ataupun ayat yang ketiga, dan yang mana beliau gunakan dengan tuntas dalam ucapan beliau sebentar tadi, ataupun dalam ucapan beliau yang terkandung dalam buku yang saya jadikan sebagai antara rujukan yang utama dalam membincangkan pemikiran Malik bin Nabi berkenaan Islam dan juga demokrasi. Baik, jadi beliau membuat kesimpulan yang umum ataupun kesimpulan yang ringkas bahawasanya seseorang Muslim itu terpelihara daripada kecenderungan dan kecenderungan yang melakukan kezaliman, menjadi hina, menghina diri sendiri, dan dalam masa yang sama apabila Allah Ta'ala telah meletakkan pada diri kita ni satu kemuliaan yang suci. Semua manusia tak kira Muslim ke non-Muslim, suci. Sehingga kan disebut dalam hadis yang melarang, yang menyatakan bahawasanya darah seorang Muslim itu lebih bernilai, berbanding, lebih mahal harganya berbanding Kaabah. Jadi demikian antara kandungan penting dalam Islam. Sehingga kan bila mana kita beliau mengatakan bila mana kita banding sebagai contoh ayat lain, ayat ni ramai orang salah guna, saya rasa penting untuk saya sebut. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Ayat surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Beliau menggunakan juga ayat ini. Saya sebut apa? Mungkin malam ni perbincangan kita banyak ayat Quran kalau di Malaysia sekarang subuh kan. Jadi seolah-olah ini adalah kuliah subuh lah. Okey. Teman-teman sekalian, kalau ayat sebentar tadi sebut untuk Allah kemuliaan itu, dan juga kepada Rasulnya, dan juga kepada orang yang beriman. Jadi kemuliaan itu untuk Allah yang pertama, yang kedua untuk Rasul, yang ketiga untuk kaum yang beriman. Justru bagaimana setengah orang menyalahgunakan ayat ini, menyatakan kemuliaan itu untuk orang yang beriman, lalu orang yang tidak beriman itu mestilah berada di bawah kekuasaan kita. Ini silap tuan-tuan. Sebab yang dimaksudkan kemuliaan itu ialah kemuliaan bila mana tiadanya rasa takabur. Mulia dengan Islam satu hal, tapi menggunakan alasan kemuliaan itu sehingga mahu menindas kaum lain, mahu menindas bangsa lain, mahu menindas penganut agama lain, menghalang apa yang menjadi hak mereka, termasuk hak beragama dan juga hak untuk menjelaskan agama mereka. Itu bukan suatu sebagaimana yang sepatutnya kita faham menerusi ayat sebentar tadi. Jadi uniknya Malik bin Nabi ini apabila beliau menjelaskan tentang Islam ataupun menjelaskan tentang demokrasi dengan menekankan soal etis, soal al-qiyam, soal nilai-nilai, soal roh yang mana mesti terpakai ataupun mesti tidak boleh dipisahkan apabila bincang tentang politik, apabila bincang tentang hubungan kemasyarakatan. Yang betul. So beliau mendatangkan beberapa kisah yang menarik saya kira dalam hal ini. Bagaimana satu masa umat Islam hendak mendirikan masjid. Tak silap saya masjid tu nak diberikan nama Masjid Umar. Tak silap saya, Umar Al-Khattab. Dalam buku tersebut. Lalu
atas nama kepentingan umum. Lalu ada pihak pada waktu itu mahu, ada umat Islam pada waktu itu mahu menggunakan tanah milik perempuan Yahudi. Perempuan Yahudi itu bantah. Itu hak beliau, hak perempuan Yahudi tersebut. Orang Islam nak dirikan masjid, bagi contoh. Orang Islam lihat itu kepentingan umum. Beberapa kepentingan umum untuk digunakan oleh orang ramai, kadang-kadang terpaksa kita ambil tanah orang lain. Itu sebagai contoh. Kadang-kadang kerajaan nak buat jalan itu sendiri, nak buat lebuh raya, terpaksa ambil tanah milik orang lain. Jadi berdasarkan kisah tadi, lalu orang Yahudi itu bantah. Asalnya tidak dilayan, tapi apabila sampai kepada khalifah pada waktu itu, pandangan itu diterima. Apa yang saya dapat, sebab cerita kisah itu tak diceritakan dengan detail sangat, dan saya pun tidak merujuk di mana sebenarnya beliau ambil. Tapi memandangkan beliau sebagai salah seorang sarjana bidang sejarah dan juga bidang tamadunan, jadi beberapa kisah untuk sejarah yang beliau petik, saya berani meletakkan kepercayaan lah untuk menceritakan tanpa menjadikannya sebagai satu yang paling benar, dan masih perlu dirujuk. Cuma kisah itu sangat menarik bila mana perempuan Yahudi itu hak individunya dipandang sebagai suatu yang penting oleh khalifah pada waktu itu. Lalu tanah beliau sebab perempuan Yahudi itu, orang Islam mungkin anggap itu kepentingan umum, tapi untuk seorang yang bukan Islam, apa kepentingannya untuk dia? Bagi contoh. Yang kedua, tentang kisah pada zaman Umar Al-Khattab, apabila setengah golongan ibu yang menyusukan anak, apabila telah selesai pada waktu itu, apabila anak yang telah berhenti menyusu, akan sebuah keluarga itu ataupun golongan ibu akan diberi duit dari Baitul Mal. Jadi ada setengah golongan ibu yang mana sengaja putus ataupun tidak menyusukan anak, stop menyusukan anak awal berbanding pada waktu yang sepatutnya. Jadi apabila sampai kepada Umar Al-Khattab, ini kita lihat elemen etik dalam demokrasi, dalam demokrasi yang beliau datangkan, dan apabila beliau kaitkan dengan Islam, dan kembali pada kisah tadi, apabila sampai kepada pengetahuan Umar mengeluarkan satu rang undang-undang yang melarang Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, melarang pemerintahannya pada waktu itu, melarang daripada menghentikan susuan semata-mata kerana nak duit Baitul Mal. Jadi kalau kita lihat kenapa jadi berlakunya sebegitu, disebabkan pemerintahan ataupun pemerintah yang Muslim melihat baik. Okey. Jadi beliau juga mengulas tentang konsep beza dalam Muslim, dalam pandangan Islam, yang lebih halus dan juga lebih dikaitkan dengan unsur kerohanian, dan juga memang tidak dapat dipisahkan langsung. Tentang kemuliaan insan itu bukan sekadar mulianya pada pandangan material, tapi adanya unsur roh, adanya unsur sebagai contoh larangan untuk melakukan apa yang diharamkan Tuhan. Apa yang diharamkan Tuhan itu pastinya sesuatu yang tidak baik untuk diri manusia itu sendiri. Jadi itu antara kandungan penting. Dan saya suka, nanti saya akan nyatakan beberapa persoalan beliau yang beliau timbulkan persoalan. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil istifham istinkari. Persoalan tu tak perlu dijawab, tapi satu yang sama ada sindiran ataupun satu penegasan. Jadi sebelum tu
Beliau juga dalam buku tu banyak tentang bercakap apabila membicarakan tentang demokrasi, beliau bercakap juga tentang konsep ekonomi, dan memang beliau ada buku tentang ekonomi, tentang antara kepentingan individu dan juga kepentingan hak individu. Sebab tu beliau ada mengkritik negara sosialis dalam hal ini, tapi dalam masa yang sama beliau bukannya membela kapitalis. Sebab beliau juga membincangkan tentang konsep keadilan sosial. Tapi beliau mengkritik apabila setengah negara sosialis menghalang dari sudut hak individu ataupun terhalang apabila mereka mengawal dengan kerajaan, dengan negara sebagai contoh. Itu saya kira untuk dibincangkan pada kali ini sangat akan menyebabkan makan masa sebab dah 45 minit. Tapi saya tambah satu lagi pandangan beliau sebelum saya nyatakan sebagaimana saya sebut sebentar tadi, untuk nak ulang beberapa persoalan yang ditimbulkan oleh beliau, persoalan yang tidak perlu jawapan tapi persoalan yang mengajak manusia untuk berfikir. Jadi yang seterusnya tadi, sebelum tu saya nak sebut bahawasanya beliau menyatakan bahawasanya sebenarnya dalam kehidupan kita seharian, apabila dilihat demokrasi itu bukan sekadar demokrasi itu istilah sebelum wujudnya pre-class, istilah di Athens, demokratos, yang mana hanya dari sudut literalnya bermaksud kuasa rakyat, tapi bila dilihat sebagai kandungannya yang lebih banyak, kandungannya yang lebih umum dan juga kandungannya yang positif, maka beliau menyatakan sebenarnya dalam kehidupan seharian kita selaku Muslim, hukum hakam kita dalam dunia seharian sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada unsur-unsur tersebut, nilai-nilai demokratik. Disebabkan itu adanya larangan dalam Islam itu sendiri yang tidak ada di beberapa negara yang lain. Sebagai contoh, Islam melarang membebaskan hamba, sehingga kan beberapa ibadat puasa kita pun ataupun seorang yang melanggar hukum agama, sebagai contoh seorang satu pasangan suami isteri, ataupun ada beberapa ibadat kita yang lain berkait dengan cara nak kafarah dia ataupun melakukan denda, nak saya harap faham perkataan kafarah. Kafarahnya ialah antaranya membebaskan hamba. Ini berlaku dalam beberapa ibadat atau beberapa hukuman, sebagai termasuk dalam beberapa jenayah yang berkait dengan Islam. Jadi membebaskan hamba ini penting dalam keadaan setengah yang mendakwa mereka sebagai negara demokrasi, menegakkan demokrasi, mereka memperhamba orang lain, menambahkan hamba, bukan menjalankan proses membebaskan hamba. Jadi akhirnya saya baca apa yang saya cakap sebentar tadi, iaitulah ataupun penegasan daripada beliau. يجب أن نلاحظ أن الحضارة الإسلامية انتهت منذ الحين الذي فقدت في أساسها قيمة الإنسان. Dan wajib untuk ditegaskan bahawasanya tamadun Islam itu telah terhenti setelah hilangnya asasnya yang utama. Hilangnya asasnya iaitulah nilai maruah, kemuliaan insan. Yang kedua, dan bukanlah sesuatu walaysa minat tatawur, dan bukanlah sesuatu yang melampau. Untuk kita katakan secara umumnya bahawasanya tamadun itu terhenti apabila telah terhenti ataupun telah hilang makna kemanusiaan. Makna manusia telah hilang, maka tamadun itu hilang. Wallahu alam. Jadi kita pergi kepada beberapa soalan yang dihantar, yang disampaikan kepada saya baca. InsyaAllah kita ada dalam 15 minit lagi saya kira. Okey, yang pertama tadi ada disebut yang memegang dan mengubah perlembagaan constitution tidak akan mengubah praktis demokrasi sesuatu tempat, kecuali jika nilai itu disemai dalam masyarakat itu sendiri. Bagaimana nak wujudkan nilai demokrasi ini jika perlembagaan bersifat tidak demokratik? Misalnya,
Itu soalan pertama. Yang kedua, adakah Malik bin Nabi menyentuh tentang konsep tanggungjawab juga dengan hak yang perlu diberi demokrasi? Yang ketiga, bagaimana hak individu dan hak masyarakat berbeza dalam tradisi Islam dan Barat? Okey, soalan agak memerlukan masa, tapi saya harap saya boleh selesaikan. Sambil kalau ada soalan boleh nyatakan insya-Allah. Yang pertama, tentang apa yang saya sebut pandangan Malik bin Nabi yang menyatakan kalaupun sesebuah negara itu mengubah perlembagaan ataupun mengimport, meminjam perlembagaan dari sesebuah negara yang demokratik lalu diletakkan di negaranya ataupun dipraktik di negaranya, tetap tidak akan berubah negara tersebut, melainkan apabila masyarakat itu sendiri yang ditegakkan ataupun mengamalkan nilai-nilai demokratik. Di persoalannya, kalau perlembagaan tak demokratik, jika bagaimana nak wujudkan nilai demokrasi jika perlembagaan bersifat tidak demokratik? Ini persoalan menarik. Saya kira pandangan itu mesti dilihat dengan kritis. Malik bin Nabi mengkritik, menempelak golongan yang pandai import sahaja. Import semata-mata nak selesaikan masalah negara mereka, lalu diimport perlembagaan negara lain. Ini bukan sesuatu yang baik menurut pandangan beliau. Jadi katanya sepatutnya dididik di masyarakat. Okey, tadi timbul persoalan, tapi kalau perlembagaan tak demokratik, macam mana? Jadi kalau lihat macam tu ya, perlembagaan tak demokratik macam mana? Perlembagaan kita saya lihat ni bagaimana kita nak lihat antara hubungan antara masyarakat dan juga negara. Masyarakat mestilah dididik dengan nilai-nilai yang demokratik, diajarkan tentang mulianya manusia, diajarkan tentang seseorang itu tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah, sebagai contoh. Itu nilai-nilai demokratik. Jadi mereka sudah tahu tentang hak mereka. Apabila sesebuah negara itu ataupun perlembagaan itu tidak demokratik, maka secara mungkin evolusi, secara perlahan, ataupun mungkin secara revolusi, secara pantas ataupun secara perlahan, pasti akan diubah. Perubahan itu pasti akan menjadi lebih baik, sebab ia bermula dalam diri manusia dengan kefahaman mereka. Tapi dalam masa yang sama, kita tak nafikan dalam keadaan masyarakat yang tak faham, tak bicarakan tentang hak mereka, tak bicarakan tentang apa itu nilai-nilai demokratik, tidak mempraktikkannya. Jadi penting untuk mana-mana yang faham untuk merebut ataupun menukar perlembagaan. Contohnya, Parti A sudah lama berkuasa dan juga meletakkan perlembagaan yang tidak demokratik, yang penuh dengan menindas. Lalu Parti B, dalam keadaan masyarakat tak faham tentang apa itu demokrasi, dan Parti B tiba-tiba menang mengalahkan Parti A. Lalu Parti A menukar perlembagaan kepada lebih demokratik. Itu. Tapi tetap masyarakat itu tetap boleh diperhamba. Sebagai contoh, tetap boleh diperhamba sekiranya mereka sendiri tidak merasa satu kemuliaan, tidak merasa mereka ada hak itu, hak ini, dan mereka tidak akan memprotes apabila mereka ditindas, sebagai contoh. Tapi mungkin selagi mana, dan mereka mungkin barangkali tidak akan mengekalkan sebuah kerajaan yang telah mewujudkan perlembagaan demokratik itu sendiri. Jadi saya pandangan saya ini penting, sebagaimana kalau kita bincang pendidikan masyarakat, mendidik masyarakat itu penting, dan juga sistem pendidikan itu penting. Bagaimana nak wujudkan sistem pendidikan yang baik? Dan sebab sistem pendidikan yang tak baik menyebabkan masyarakat akan berulang-ulang ada kitaran kebodohan. Masyarakat berulang-ulang menjadi bodoh. Sebab sistem pendidikan tidak mengajar mereka untuk berfikir. Tapi bagaimana nak ubah sistem pendidikan kalau tidak diubah, sebab kalau tidak melalui negara?
Okey, itu persoalan yang menarik. Dan menyebabkan kita, saya kira untuk mengabaikan salah satunya bukan jalan keluar, tapi mesti ada interaksi antara dua tu. Tapi pandangan saya, yang mesti diutamakan ialah mengubah manusia. Itu yang paling dalam, yang paling utama untuk diubah. Itu jawapan saya lah. Wallahu alam. Kalau ada pandangan lain, saya boleh dikemukakan, insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Adakah Malik bin Nabi menyentuh tentang konsep bertanggungjawab? Adakah Malik bin Nabi menyentuh tentang konsep bertanggungjawab dan juga dengan hak yang perlu diberi demokrasi? Maksudnya, apa yang saya faham daripada soalan ni lah, saya tak pasti sebab soalan ni tidak jelas. Adakah Malik bin Nabi menyentuh tentang konsep tanggungjawab juga dengan hak yang perlu diberi demokrasi? Apa yang saya faham, uh, apabila bicarakan tentang hak, adakah dimaksudkan Malik bin Nabi meletakkan kita mesti ada tanggungjawab. Bagi contoh, bincang tentang kebebasan, ada tanggungjawab. Ya, memang beliau menyatakan sedemikian. Terutama bila beliau mengaitkan sebagai contoh, beliau menjelaskan tentang zakat. Bila beliau menjelaskan tentang ekonomi, lalu beliau menyatakan kepentingan ataupun kebaikannya bila mana Islam ini mendidik diri manusia, perubahan manusia dalam hati mereka, dalam diri mereka, sehingga daripada itu mereka akan menjadi Muslim itu latih bertanggungjawab. Mereka diwajibkan mengeluarkan zakat atas dasar tanggungjawab, walaupun kalau ikut hak mereka boleh menyimpan harta mereka semahu mereka. Cuma saya tak pasti sejauh mana Malik bin Nabi itu meletakkan itu soal negara ataupun itu soal tanggungjawab masing-masing. Kalau saya peribadi, Allah alam, dari sudut kebawasan bertanggungjawab ini, tanggungjawab itu ialah tanggungjawab masing-masing. Itu bukan tanggungjawab negara. Kalau nak mendidik menjadi masyarakat yang baik, itu menjadi baik, itu tanggungjawab masing-masing selagi tidak melakukan jenayah. Itu bukan isu negara. Allah alam. Cuma persoalan itu saya jawab dengan ringkas macam tu. Jadi sekadar itu sahaja saya kira. Ada lagi? Maaf kalau ada persoalan boleh dinyatakan ataupun ada pandangan lain. Bagaimana hak individu dan hak masyarakat berbeza dalam tradisi Islam dan Barat? Soalan ini sangat payah, tapi tak apa. Saya bagi pandangan sekadar saya mampu. Hak individu dan juga hak masyarakat, kalau menurut Malik bin Nabi, terutamanya bila beliau mengulas tentang apa nama ni, ekonomi, beliau ada menjelaskan sebagai mana saya sebut sebentar tadi. Saya jawab menurut pandangan beliau. Tapi yang ditanya
antara tradisi Islam dan Barat. Tapi insya-Allah saya cuba petik pandangan beliau dan saya cuba datangkan setakat yang saya faham hak individu. Kalau sebagai contoh dalam kehidupan seharian kita, hak individu kalau menurut Islam selagi mana tidak uh, me, me, menuduh orang lain, sebagai contoh menuduh orang lain ataupun mengambil hak orang lain, dan kita ada hak sebagaimana orang lain ada hak, orang lain ada hak sebagaimana kita ada hak, dan tidak boleh uh, uh, melakukan, ni menurut Islam tidak boleh melakukan sebagai contoh pencerobohan terhadap hak orang lain, tidak boleh mengendap, tidak boleh terjasus sebagaimana di Malaysia ini sangat wujud jelas. Tidak boleh apa lagi, dari sudut hak individu, tapi yang mengehadkan hak individu, yang mengehadkan, meletakkan hak-hak tertentu, bukan HAD, hak-hak tertentu dalam hak individu ialah Islam, ialah ajaran hukum hakam Islam itu sendiri. Tapi sejauh mana hak individu itu boleh di sebagai contoh menurut pandangan Islam boleh dicampur oleh negara, itu kita lihat apa itu hak individu tersebut. Saya bagi contoh saya bagi contoh, uh, kalau ikut hak individu, sebelum ni ditimbulkan soal beberapa kaum ibu di Turki tak silap saya. Mereka menuntut untuk melakukan pengguguran terhadap anak mereka. Apabila ada larangan, tak silap saya, larangan, ada timbul ura-ura mengatakan kerajaan Turki melarang kaum ibu untuk menggugurkan anak. Jadi kalau kita lihat ini hak individu, tapi adakah hak individu boleh menyebabkan seorang anak ataupun anak-anak dalam kandungan yang beberapa bulan lagi akan lahir boleh digugurkan dan mereka ternafi hak mereka untuk hidup? Bagi contoh, sedangkan Islam melihat anak kecil mesti kalau dah sampai masuk roh dia, dah nak lahir, mesti lahir, dibenarkan lahir, dan pengguguran itu sendiri haram. Jadi sejauh mana kerajaan ini isu bukan sekadar isu mengkritik agama, mengkritik itu ini, tapi isu seorang ibu mengatakan itu hak mereka sebagai contoh. Kalau ini dibincangkan dengan lebih luas, masyarakat barat sudah tentu ada pandangan-pandangan yang lebih banyak, sangat banyak, dan juga berbeza. Tapi saya kira yang pertama, Islam mengharamkan pengguguran. Yang kedua, sejauh mana kerajaan boleh campur untuk mengharamkan juga pengguguran sebagaimana telah diharamkan oleh Islam. Jadi saya secara peribadi, walaupun itu hak individu, tapi untuk melakukan larangan sebab menyebabkan uh, menyebabkan menyebabkan pembunuhan sebenarnya. Ini membunuh kanak, ataupun membunuh yang belum jadi bayi, walaupun belum jadi bayi janin apa semua, tapi membunuh dan juga menafikan hak mereka untuk hidup. Ini dari sudut secara umum, sebab saya rasa tajuk ini boleh dijadikan tajuk soalan ketiga ni, bagaimana hak individu dan hak masyarakat berbeza dalam tradisi Islam dan Barat. Sangat sangat suka untuk saya jelaskan dalam keadaan tidak berserius begini, atau dalam keadaan untuk masa dah tinggal beberapa minit, 2-3 minit lagi, dan juga sudah tiba untuk digulungkan. Jadi secara umumnya memang Islam meletakkan had-had tertentu. Tapi beberapa perkara walaupun dosa, adakah boleh dicampuri oleh negara sebagai contoh? Sebagai contoh, pakai tudung. Yang mana negara boleh campur urusan pakai tudung? Ataupun tu sekadar urusan family dan juga urusan masyarakat untuk tegur. Itu kalau secara pandangan peribadi saya, negara tiada hak untuk mencampur. Walaupun ada orang kata itu negara boleh campur sebab pakai tudung, bila tak pakai tudung memberi keburukan kepada masyarakat. Dia orang akan cakap macam tu. Apa itu keburukan masyarakat? Masyarakat akan tengok itu bukan moral yang tak baik sebagai contoh. Tapi saya berpegang dengan pandangan yang menyatakan maksudnya itu bukan urusan negara, itu hak individu. Mereka untuk melakukan dosa, kita tak katakan mereka itu mesti melakukan dosa. Tapi kalau mereka melakukan dosa,
yang mana dosa itu antara dia dengan Tuhan. Buat apa mesti ada pihak lain yang mahu meletakkan hukuman tertentu sebagai contoh. Selagi mana tidak menjadi satu yang berbentuk jenayah ataupun suatu yang dalam bahagian yang mana telah diletakkan hukuman secara pasti dalam Al-Quran Al-Karim sebagai contoh. Jadi saya jawab ringkas soalan yang ketiga dan juga bagaimana nak bezakan dengan tradisi Islam dan Barat. Saya harap insya-Allah kalau ada masa kita boleh ulas lain kali lah soalan ni, sebab ni boleh jadi tajuk ni. Sama ada saya ulas ataupun sahabat-sahabat ya, UTAM sendiri akan ulas dengan lebih efisien dan juga jelas insya-Allah. Jadi secara sebabkan masa dah habis, jadi secara kesimpulannya sebenarnya saya melihat ataupun kita dapat lihat Malik bin Nabi ni seorang tokoh yang uh, telah bercakap tentang masalah kelemahan umat dan juga bagaimana nak bangkitkan umat, syarat-syarat kebangkitan. Beliau bercakap tentang beberapa perkara, banyak aspek ataupun perbincangan-perbincangan yang tidak gagal difahami oleh masyarakat pada zamannya. Bahkan pandangan itu tidak popular. Tidak popular juga pada zaman, tidak popular juga di Algeria itu sendiri. Di Algeria itu sendiri tidak popular. Ini saya sempat dengar wawancara antara Azam Tamimi yang menulis buku Asyik Ghanushi, A Democrat Within Islamism. Azam Tamimi ada mewawancara Asyik Ghanushi untuk bercakap tentang Malik bin Nabi dalam tu. Jadi beliau menyatakan di Aljazair ataupun Algeria sendiri tidak popular pandangan Malik bin Nabi. Salah satu sebabnya kalau di Aljazair saya tidak pasti, boleh jadi kerana mereka tidak faham lagi pada waktu itu, tapi dari sudut umat Islam di tempat-tempat lain juga tidak pandangan ini tidak menjadi mainstream, tidak menjadi popular berbanding pandangan tokoh-tokoh yang lain, Hasan Al-Banna dan lainnya. Boleh jadi sebabkan tulisannya ditulis dalam bahasa Perancis hampir semua dan juga tidak berlangsung proses penterjemahan yang serius pada era 60-an 70-an barangkali begitu. Tapi beliau salah seorang tokoh yang mempunyai semangat yang besar dan pandangan beliau tentang Islam dan demokrasi itu sungguh hebat sehingga kan beliau selain Muhammad Asad yang bercakap tentang demokrasi, beliau antara orang yang pertama bercakap tentang demokrasi. Wallahu alam, insya-Allah kalau ada masa kita boleh bertemu lagi dalam siri yang lain insya-Allah. Semoga kita semua dapat kebaikan dan juga manfaat. Saya minta maaf kalau ada kelemahan dan juga kekurangan dalam pembentangan pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.